akan terangkan pengoksidaan dan penurunan dari segi penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Untuk penyesaran halogen daripada larutan halidanya, halogen ni adalah kumpulan 17 pelajar. Jika pelajar ingat, kita dah belajar tentang halogen iaitu kumpulan 17 dalam bab tingkatan 4. Penyesaran halogen berlaku apabila halogen yang berada lebih atas dalam kumpulan 17 iaitu yang lebih reaktif dapat menyesarkan halogen di bawah yang kurang reaktif daripada larutan halidanya. Di sini ada ditunjukkan kumpulan 17. Daripada atas kita ada fluorin, klorin, bromin, iodin. Apabila menuruni kumpulan, jika kita turun daripada fluorin ke iodin, keelektronegatifan ataupun kebolehan menerima elektron berkurang. Di sini keelektronegatifan bermaksud kebolehan halogen itu untuk menerima elektron untuk menjadi ion negatif. Contoh sini ada persamaan di mana fluorin menerima elektron untuk membentuk ion fluorida. Ataupun klorin menerima elektron membentuk ion klorida. Jadi di sini, jika dilihat pada anak panah biru, kereaktifan atau keelektronegatifan halogen semakin bertambah daripada iodin ataupun paling bawah kita ada satu lagi iaitu astatin ke paling atas halogen iaitu fluorin. Jadi bagaimana nak hafal susunan ini pelajar? Bagaimana nak hafal? Jadi pelajar bolehlah ikut tips cikgu untuk hafal iaitu Farah, F untuk fluorin, Clever untuk klorin, Brilliant untuk bromin dan Intelligent untuk iodin. Pelajar. So di manakah bagaimanakah tindak balas redox berlaku dalam penyesaran halogen ni? Jadi kita boleh lihat di sini untuk halogen, kumpulan halogen, kita tahu bahawa kereaktifan atau keelektronegatifan semakin bertambah daripada bawah ke atas kumpulan. Jadi di sini jika dibandingkan, cikgu ambil klorin berbanding dengan iodin di bawah. Jadi klorin lebih elektronegatif atau kita kata lebih reaktif. Jadi klorin lebih cenderung untuk menerima elektron. Di sini. Ingat lagi tak pelajar? Untuk terms pengoksidaan dan penurunan, cikgu pernah ajar sebelum ni kita ada INO, iaitu oksigen, hidrogen, elektron dan nombor pengoksidaan. Untuk pengoksidaan, tambah, tolak, tolak, tambah. Jadi di sini kita lihat kepada elektron. Jika melepaskan, tolak ni adalah melepaskan elektron, itu adalah pengoksidaan. Manakala untuk penurunan sebaliknya. Jadi di sini ada berlakunya klorin menerima elektron. Terima elektron, in terms pengoksidaan dan penurunan adalah penurunan. Berlaku tindak balas penurunan di sini. Di mana klorin ni telah diturunkan dengan menerima elektron menjadi ion klorida. Dan sebaliknya untuk ion halida, dia sebenarnya melepaskan elektron. Untuk ion halida dia akan melepaskan elektron. Jadi di situ berlakunya pengoksidaan. Jadi tindak balas pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Nanti untuk tuliskan persamaan setengah cikgu akan terangkan ion halida ni dia akan melepaskan elektron. Jadi halogen terima elektron, ion halida melepaskan elektron. Jadi di sini kedua-dua pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Jadi itulah maksudnya berlaku redox dalam penyesaran halogen. Ini boleh rujuk pada buku teks pelajar. Ini adalah persamaan yang sama. Di mana halogen tadi terima elektron untuk menjadi ion halida. Ion halidanya. Jadi bagaimanakah penyesaran boleh berlaku? Di sini kita lihat kepada unsur halogen.
molekul halogen. Dia kita kata kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat. Kenapa ejen pengoksidaan? Kerana di sini halogen menerima elektron, maksudnya dia mengalami penurunan, tindak balas penurunan. Daripada bawah ke atas lebih mudah untuk terima elektron. Jadi kita kata halogen ni adalah ejen pengoksidaannya menjadi lebih kuat daripada bawah ke atas. Manakala untuk ion halida, dia kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat daripada atas ke bawah. Sebab dia lebih mudah untuk melepaskan elektron daripada atas ke bawah ni. So di bawah daripada terbalikkan anak panah. Jadi di sini pelajar, semakin reaktif halogen, semakin mudah halogen itu menerima elektron. Sini kita lihat pada susunan yang paling atas lah, dia lebih mudah untuk terima elektron. Manakala yang berada di bawah, kita kata ejen tadi berada di bahagian atas, kumpulan 17 adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Dan untuk penurunan, ejen penurunan, kita lihat pada ion halida. Kalau semakin rendah kedudukan, contohnya cikgu ambil antara iodida dengan bromida atas, iodida berada di bawah. So kita kata kat sini semakin mudah ion iodida ni untuk melepaskan elektron berbanding dengan ion bromida. Jadi kita kata yang berada di bawah, ion halida yang berada di bawah adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Contoh pelajar, untuk tindak balas penyesaran logam, dia perlu ada kita perlu ada halogen. Contoh cikgu ambil klorin. Bertindak balas dengan halogen lain tetapi dalam bentuk larutan. Contohnya kita ada larutan kalium bromida. Larutan kalium bromida, sini ada bromin di sini. Jadi, untuk mengetahui adakah berlakunya tindak balas penyesaran, lihat pada halogen. Halogen. Molekul halogen adakah berada di atas ataupun lebih reaktif atau kurang reaktif berbanding dengan satu lagi halogen yang daripada larutan halida ni, iaitu bromin ni. Jadi di sini kita tahu klorin berada atau lebih reaktif berbanding dengan bromin. Kedudukannya lebih berada di atas dalam kumpulan 17. Jadi klorin boleh menyesarkan bromin daripada larutan kalium bromida. Dapat apa? Di sini kita boleh tahu bahawa tindak balas penyesaran ni kita tukar tempat sebenarnya, pelajar. Tukar tempat. Klorin ambil tempat bromin. Bromida tadi jadi dia akan tukar tempat. So di sini kita akan dapat kalium klorida dan juga bromin. Jadi klorin telah menyesarkan bromin daripada larutan kalium bromida. Jadi di sini nanti pelajar perlu seimbangkan tindak balas lah, seimbangkan persamaan. So kita dapat dua macam ni. Boleh pelajar. So lihat pada halogen dan ini adalah ion halidanya berada di mana? Halogen ni berada di bawah atau di atas. So kita lihat yang halogen, molekul dulu. Sama ada berada di atas kumpulan 17 atau di bawah daripada satu lagi halogen daripada larutan. Jika berada di atas, boleh menyesarkan halogen lain daripada larutan halidanya. Ini cikgu ambil daripada modul. Di mana untuk kumpulan 17, halogen yang lebih tinggi adalah lebih reaktif. So kita kata dia adalah ejen pengoksidaan kerana lebih mudah untuk diturunkan. Di mana tadi kita ingat penurunan berlaku dan dia menerima elektron. So, tindak balas penurunan berlaku, kecenderungan halogen untuk menerima elektron membentuk ion halida bertambah. Ini untuk halogen. Ini ialah persamaan setengah. Secara umum, X mewakili halogen, akan menerima 2 elektron membentuk ion halida. And then seimbangkan persamaan. Manakala untuk halogen yang lebih rendah, kita refer kepada ion halida sebab jika berlaku penyesaran, rujuk kepada ion halida. Di mana jika berada lebih rendah atau kurang reaktif,
dalam kumpulan 17, kita kata ion halida tu adalah ejen penurunan lebih kuat kerana dia lebih mudah dioksidakan ataupun dia melepaskan elektron, berlaku tindak balas pengoksidaan, dan kecenderungan ion halida melepaskan elektron tadi membentuk halogen bertambah. Jadi di sini persamaan kita ada ion halida melepaskan elektron membentuk halogen, molekul halogen. Untuk persamaan keseluruhan, macam biasa kita ada setengah persamaan penurunan di sini dan setengah persamaan pengoksidaan di sini. Jadi untuk persamaan ion keseluruhan, pelajar perlu lihat kepada bilangan elektron, samakan dulu bilangan elektron. Ini dah sama. Bila dah sama, boleh cancel atau potong dan tulis semula apa yang tinggal. Sebelah kiri dan kanan anak panah. So akan dapat persamaan seperti ini pelajar. Ini adalah persamaan ion keseluruhan. Di sini halogen boleh menyesarkan halogen lain daripada larutannya. Jika dengan syarat halogen X ni, X lebih reaktif lah berbanding dengan Y daripada larutan halidanya. Untuk pengesahan halogen, nanti kita akan lihat aktiviti 1D pelajar. Aktiviti 1D, cikgu akan terangkan nanti. Untuk pengesahan halogen, pelajar perlu tahu warna-warna halogen dalam larutan aqueous dan dalam pelarut organik yang digunakan untuk menguji atau mengesahkan halogen ini. So untuk halogen kita ambil 3 lah. Yang ada dalam makmal yang boleh digunakan untuk eksperimen ada 3. Kita ada klorin, bermula paling atas yang paling reaktif lah cikgu susun, klorin, bromin dan juga iodin. Apa warna larutan aqueous dalam larutan aqueous, klorin ni warna apa? Klorin dalam larutan aqueous warnanya adalah kuning pucat atau tidak berwarna. Warna dia adalah kuning, kadang-kadang dia hampir tidak berwarna. Manakala untuk bromin, warna dalam larutan aqueous ini adalah perang atau perang kekuningan, bergantung kepada kepekatan bromin tersebut. Manakala untuk iodin, warna dalam larutan aqueous adalah perang, sama seperti bromin, perang atau perang kekuningan juga, bergantung kepada kepekatan. Manakala untuk menguji adakah nak mengesahkan, adakah betul klorin hadir mengesahkan kehadiran halogen tersebut. Contohnya untuk klorin, kita akan uji menggunakan pelarut organik. Salah satunya kat sini kita boleh guna adalah 1,1,1-trichloroetana. Jadi untuk menguji atau mengesahkan kehadiran klorin, masukkan 1,1,1-trichloroetana ke dalam tabung uji yang mengandungi klorin. Dan goncangkan. So apa yang berlaku adalah lapisan ataupun larutan berwarna kuning pucat atau tidak berwarna terbentuk. Dan di sini sebenarnya ada separate di sini atas dan bawah. Dia tak nampak sangat sebab dia warna asal dia lebih kurang sama. Jadi sebenarnya untuk menguji adakah klorin hadir, kita masukkan 1,1,1-trichloroetana. Jadi jika larutan itu lapisan di bawah ada bezalah pecah sikit sini, berwarna kuning pucat atau tidak berwarna, itu mengesahkan kehadiran klorin. Manakala untuk bromin, kita tahu asal dalam larutan aqueous adalah perang. Jika kita masukkan 1,1,1-trichloroetana, lapisan yang berada di bawah dalam warna dalam 1,1-trichloroetana adalah perang juga pelajar. Tapi mungkin lebih gelap daripada bahagian atas. Jadi kita refer kepada yang lapisan yang berada di bawah. Ini adalah warna dalam 1,1-trichloroetana. Manakala atas adalah warna dalam yang tadi asal adalah dalam aqueous, warna asal dalam larutan aqueous. Ini pun ada separate juga tapi tak berapa nampak sebab warna dia lebih kurang sama. Manakala untuk mengesahkan kehadiran iodin, kita tahu tadi dalam aqueous warna dia perang. Jadi untuk
betul nak confirmkan sebab kita tahu bromin dan klorin warna dia dua-dua perang. Katalah bila buat eksperimen atau aktiviti, kita dapat dua-dua perang. Nak mengesahkan adakah perang itu bromin atau iodin. Okay, untuk iodin, kita tambahkan larut organik 1,1,1-trichloroetana. Okay, jadi apa yang berlaku, okay, lapisan larutan berwarna ungu terbentuk di bahagian bawah. Okay, bahagian atas adalah yang warna dalam larutan aqueous iaitu perang. Okay. Okay, yang ni, okay, lapisan yang di bawah ni adalah warna dalam 1,1,1-trichloroetana kerana okay, 1,1,1-trichloroetana ni adalah pelarut organik yang lebih tumpat berbanding dengan dalam larutan aqueous. Jadi dia berada di bawah. Okey, pelajar kena hafal warna-warna ini dan bagaimanakah untuk mengesahkan halogen ini. Okey, untuk semua sebatian halida, okay, itu dalam bentuk ion, warnanya adalah tidak berwarna pelajar. Contohnya kita ada kalium bromida. Okey, dia tidak berwarna. Kalium iodida pun larutan ini tidak berwarna. Dan juga kalium klorida. Okay, semua larutan ini dalam bentuk sebatian halida. Okay, kita ada ion di sini kan. Ion klorida, ion bromida, ion iodida. Okay, semuanya larutan ini adalah wujud dalam keadaan tidak berwarna. Kita lihat satu eksperimen contoh tindak balas penyesaran yang berlaku antara kalium bromida dan air klorin. Okay. Adakah berlaku tindak balas penyesaran? Okey, berlaku pelajar kerana kita tahu bahawa klorin berada lebih atas ataupun kita kata lebih reaktif berbanding dengan bromin. Okey, kita lihat eksperimen. Okey, di sini ada tabung uji, masukkan kalium bromida. Okey, kalium bromida adalah larutan tidak berwarna. Okey, boleh nampak di sini dengan jelas. Okey, larutan tidak berwarna. Kemudian, okey, masukkan air klorin. Okey, lepas masukkan kalium bromida, masukkan air klorin. Boleh nampak di sini, masuk dengan sedikit ada perubahan berwarna berlaku. Okey, di mana daripada tidak berwarna menjadi kepada warna perang pelajar. Atau perang kekuningan. Okey, dan bila dimasukkan, kita boleh nampak di sini dengan jelas. Okey, warna berubah daripada tadi tidak berwarna kepada perang. Kita goncangkan. Boleh nampak perubahan warna tadi. Kita lihat kepada perbincangan. Untuk tindak balas penyesaran yang berlaku tadi antara kalium bromida dan juga air klorin, kita tahu bahawa kalium bromida tidak berwarna, manakala klorin dalam bentuk dalam warna dalam larutan aqueous adalah tadi adalah kuning pucat pelajar, kuning pucat. Kita tambahkan sedikit, boleh nampak warnanya adalah kuning pucat. So apa yang berlaku, pemerhatian dan inference untuk video tadi, aktiviti tadi. Di sini warna larutan kalium bromida bertukar daripada tidak berwarna kepada perang. Inference-nya kenapa boleh bertukar? Kerana disebabkan oleh bromin yang terhasil belajar daripada tindak balas penyesaran ini. Kerana tindak balas ni sebenarnya menghasilkan kalium klorida dan juga bromin. Jadi yang warna perang tadi adalah bromin. Manakala kalium klorida tidak berwarna. Jadi yang terhasil adalah warna perang adalah bromin. Kenapa? Sebab ion bromida. Daripada kalium bromida ni, ion bromida. Bebas elektron. Ingat halida tadi dia lebih cenderung untuk melepaskan elektron membentuk molekul bromin. Jadi kita kata ion bromida dioksidakan. Manakala untuk klorin pula, warna air klorin bertukar daripada kuning pucat kepada tidak berwarna. Kita tambahkan sedikit tadi sebelum digoncangkan boleh nampak perubahan
Dan di sini kita kata inferensnya adalah molekul klorin terima elektron membentuk ion klorida. Sini berlakunya tindak balas pengoksidaan. Okey, di sini berlakunya tindak balas penurunan. Okey, maafkan cikgu. Okey, sini adalah penurunan. Okey, redox. Okey, sebab dia terima elektron. Manakala untuk atas, dia bebaskan elektron mengalami tindak balas pengoksidaan. Okay, kita tengok pada persamaan nanti. Okay, ini adalah perbincangan. Okay, untuk tindak balas kalium bromida dan klorin, berlaku penyesaran halogen di situ. Kenapa? Klorin yang berada lebih atas, dalam kumpulan 17, dia lebih reaktif, menyesarkan bromin. Okay, yang berada kurang reaktif daripada larutan kalium bromida. Okay, berlaku penyesaran sebab klorin ni berada lebih atas atau kita kata lebih reaktif pelajar. Okay, jadi tindak balas persamaan kimia keseluruhan KBr iaitu kalium bromida tambah dengan klorin. Pelajar akan dapat kalium klorida dan bromin. Seimbangkan persamaan. Kita akan dapat 2 KBr tambah klorin dapat 2 KCl tambah bromin. Untuk tindak balas persamaan setengah pengoksidaan dan juga penurunan, pelajar perlu buat dulu di sini untuk persamaan kimia keseluruhan. Pelajar lihat kepada nombor pengoksidaan untuk mengesahkan adakah pengoksidaan atau penurunan berlaku. Jadi kita lihat kepada bromin dengan bromida, ion bromida menghasilkan bromin. Manakala untuk klorin menghasilkan ion klorida. Jadi nombor pengoksidaan untuk bromida di sini negatif 1 pelajar. Telah bertambah kepada kosong. Nombor pengoksidaan bromin di sini adalah kosong. Jadi di sini berlakunya pengoksidaan. Ingat lagi tak? Nombor pengoksidaan bertambah, maknanya berlaku pengoksidaan. Manakala untuk klorin pula, nombor pengoksidaan adalah kosong, klorida negatif 1. Berlaku nombor pengoksidaan semakin berkurang, kita kata berlakunya penurunan. Daripada situ pelajar, kita tuliskan persamaan setengah untuk pengoksidaan. Ambil ion yang terlibat, iaitu bromin, ion bromida. Bila pengoksidaan, dia melepaskan elektron. Jadi di sini dapat ion bromin dan juga elektron. Seimbangkan persamaan pelajar. Seimbangkan persamaan setengah ini dengan meletakkan 2 di depan elektron dan 2 di depan ion bromida. Supaya confirmkan kedua-dua belah cas telah seimbang. Untuk setengah persamaan pula, kita ambil yang terlibat tadi adalah klorin dan ion klorida. Tulis semula di mana berlaku penurunan di sini. So, terima elektron. Klorin terima elektron membentuk ion klorida. Seimbangkan dengan letakkan 2 di depan elektron dan 2 di depan ion klorida. Seterusnya untuk persamaan ion. Pelajar lihat semula kepada bilangan elektron. Samakan dulu. Sekarang dah sama 2-2. Kemudian boleh potong elektron yang sama. And then tulis semula apa yang tinggal. Dapatlah persamaan ion. Kita lihat yang kedua. Tindak balas penyesaran antara kalium iodida dan air klorin. Berlaku ke tidak tindak balas penyesaran? Kita lihat kepada halogen. Klorin dengan iodida. Iodin. Klorin berada di atas. So, boleh sesarkan. Boleh berlaku tindak balas penyesaran di situ. Kita lihat pada video. Sini kita masukkan larutan kalium iodida. Tidak berwarna larutannya. Kita tambahkan air klorin ke dalam kalium iodida. Ni air klorin tadi. Air klorin ni warna dia kuning pucat tadi. Bila masuk je terus warna perang terbentuk. Di sini sebenarnya yang terbentuk ni adalah iodin dalam bentuk larutan aqueous warna perang. Dan di sini pelajar tadi dimasukkan heksen. Heksen tu adalah pelarut organik yang selain daripada 1,1,1-trikloroetana. Jadi bila masukkan heksen, kita boleh nampak di sini satu lagi lapisan berwarna ungu terbentuk di bahagian atas.
Okey, dia berbeza dengan kalau kita guna 1,1,1 trichloroetana. Okey, yang tu dia lebih tumpat. Okey, warna purple akan terbentuk di bawah. Tetapi untuk video ini, okey, dia gunakan heksana. Okey, heksana pun adalah pelarut organik. Tetapi heksana dia kurang tumpat. Jadi di sini pembentukan warna purple ungu di atas. Tapi sebenarnya pelajar kena ingat kalau kita guna 1,1,1 trichloroetana, okey, lapisan berwarna ungu terbentuk di bahagian bawah. Okay, iaitu bergantung kepada ketumpatan lah pelarut organik tersebut. Okay. Jadi di sini kita lihat pada perbincangan. Kalium iodida tidak berwarna. Tuliskan persamaan keseluruhan dulu. Persamaan kimia, klorin, warna dia kuning pucat asal. Bila kita tambahkan tadi ke dalam tabuk uji, akan terbentuk larutan berwarna perang. Kita tahu di situ sebenarnya berlaku penyesaran di mana iodin terbentuk. Iodin terbentuk. Jadi di sini, macam tadilah, pelajar tuliskan persamaan kimia, seimbangkan, nak confirmkan berlakunya pengoksidaan dan penurunan, rujuk kepada nombor pengoksidaan. Untuk setiap satu unsur halogen dan juga ion halida. Jadi untuk yang pertama, atas ni berlaku pengoksidaan, bawah adalah penurunan. Daripada situ bolehlah kita tuliskan persamaan setengah. Tulis semula ion yang terlibat. Di sini pengoksidaan setengah persamaan. Ion iodida melepaskan elektron membentuk iodin. Dan seimbangkan dengan letakkan 2 di depan ion iodida dan 2 di depan elektron. Begitu juga dengan persamaan penurunan. Kita ada klorin menerima elektron. Ingat, penurunan adalah terima elektron, pengoksidaan dia lepaskan elektron. Membentuk ion klorida. Sama juga seimbangkan persamaan ini. Untuk menulis persamaan ion, pelajar lihat semula pada bilangan elektron. Dah sama. Dua-dua dah sama. Jadi untuk menulis persamaan ion, kita boleh potong bilangan elektron yang sama tadi dan tulis semula apa yang tinggal pelajar. Apa yang tinggal sebelah kiri dan kanan anak panah. Tulis semula. So akan dapat persamaan ion macam ni. Kita lihat yang ketiga pula. Tindak balas penyesaran antara kalium iodida dan air bromin. Ingat lagi tak? Bromin kita lihat adakah penyesaran berlaku. Nak tengok, kita tengok pada bromin dan juga ion iodida ni. So tengok pada halogen bromin berada lebih atas daripada iodin. Dalam kumpulan 17. Jadi bromin boleh sesarkan iodin daripada larutan kalium iodida. Kita lihat pada video ini. Ini masukkan. Ini dia terbalikkan tadi. Maksudnya dia masukkan air bromin dulu baru masukkan kalium iodida. Dan boleh nampak perang terbentuk. Kemudian masukkan 1,1,1 trichloroetana. Yang ni kita guna 1,1,1 trichloroetana. Boleh diperhatikan di sini pelajar. Ada dua lapisan. Jadi warna yang terbentuk di lapisan bawah adalah ungu. Manakala bahagian atas adalah warna perang. Jadi sebenarnya tadi bila kalium iodida ditambahkan dengan air bromin, warna perang terbentuk. Perang di situ menunjukkan iodin terbentuk. Iodin dalam larutan aqueous warna perang. Kerana bila tukar ni, bila berlaku penyesaran, iodin terbentuk. Iodin terbentuk. Iodin warna perang. Jadi nak sahkan betul ke dalam tu ada iodin, kita tambahkan 1,1,1 trichloroetana. Jadi lapisan di bawah dalam warna dalam iodin dalam 1,1,1 trichloroetana adalah ungu. Jadi di sini dapat sahkan bahawa iodin ada terbentuk dalam tindak balas ini. Ini persamaan. Macam biasa pelajar tuliskan persamaan penuh. Kita akan dapati, tadi kita tahu kalium iodida tidak berwarna, bromin warna perang. Bila masukkan, bromin tadi, kita akan dapat perang juga, iaitu iodin. Jadi tuliskan persamaan kimia yang seimbang. Lihat kepada nombor pengoksidaan untuk mengesahkan adakah pengoksidaan atau penurunan di sini.
Okey, selepas itu tuliskan setengah persamaan untuk pengoksidaan dan setengah persamaan untuk penurunan. Okey, sama seperti sebelum ni pelajar, cuma bahannya lain. Okey, dan bilangan elektron samakan. Okey, untuk menulis persamaan ion, and then boleh potong. Ini untuk menulis persamaan ion ya. And then tulis semula apa yang tinggal. Okey, awak akan dapat persamaan ion keseluruhan. Okey pelajar, jadi untuk ketiga-tiga perbincangan daripada penyesaran halogen ini, okey, pelajar perlu salin dalam buku latihan ya pelajar yang cikgu telah bincangkan ini. Kita lihat kepada latihan 27 modul. Contoh soalan A, kita tengok. Okay, ini dalam modul, berujuk pada modul. Tindak balas penyesaran antara klorin dan kalium iodida. Okay, tadi pun telah dibincangkan, telah ditunjukkan video. Okay, jadi di sini, okay, persamaan keseluruhan pelajar perlu tulis sebelum menjawab soalan dan perlu tentukan klorin adalah lebih reaktif berbanding dengan iodin. Okey, dalam kumpulan 17. Jadi boleh berlaku penyesaran. Okey. Kemudian untuk ejen penurunan adalah ion iodida. Okey, ejen pengoksidaan adalah klorin. Okey. Di mana ion iodida, ion iodida lebih mudah untuk melepaskan elektron. Okey, membentuk molekul iodin. Manakala untuk klorin, halogen tadi lebih mudah terima elektron, membentuk ion klorida. So, kita kata ion iodida dioksidakan manakala molekul klorin diturunkan. And then, tuliskan persamaan setengah untuk pengoksidaan. Okey, pengoksidaan di mana ion halida yang dioksidakan, manakala untuk halogen, dia mengalami penurunan. Okey, penurunan klorin telah diturunkan. Okey, menjadi ion klorida di sini. Okey, jadi untuk pemerhatian, asal larutan tidak berwarna iaitu kalium iodida adalah larutan tidak berwarna bila kita tambahkan dengan klorin. Okey, dia membentuk perang. Okey, perang ni tadi pelajar kena hafal lah. Perang tu adalah bila berlaku penyesaran, akan terbentuknya iodin. Iodin dalam larutan aqueous warna dia perang. Inference dia, kita kata ion iodida telah dioksidakan. Dan persamaan ion tadi, cikgu dah bincang, pelajar tulis daripada persamaan setengah. Dan di sini tindak balas redox berlaku kerana pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Untuk B pula, soalan B modul, antara bromin dan kalium iodida. Jadi di sini pelajar, bromin lebih reaktif berbanding dengan iodin. So, boleh berlaku tindak balas penyesaran. Tuliskan persamaan kimia. Seimbangkan. Di sini ejen penurunan adalah ion iodida. Ejen pengoksidaan adalah bromin. Bromin. Penerangan dia ion iodida lebih mudah melepaskan elektron. Membentuk molekul iodin. Manakala untuk halogen iaitu bromin, dia terima lebih mudah terima elektron, membentuk ion bromida. So di sini pengoksidaan berlaku adalah ion iodida dioksidakan. Kenapa? Sebab dia lepaskan elektron pelajar. Manakala untuk bromin diturunkan. Sebab dia terima elektron. And then tuliskan persamaan setengah pengoksidaan, persamaan setengah penurunan. Jadi di sini pemerhatian, larutan perang terbentuk. Perang daripada mana? Iodin pelajar. Iodin dalam larutan aqueous warnanya adalah perang. Dan kita kata inference dia kerana ion iodida telah dioksidakan membentuk iodin tadi. Iodin tu yang warna perang. Persamaan ion daripada persamaan setengah. Untuk dapatkan persamaan ion. Cikgu dah bincang tadi. Huraikan secara ringkas ujian pengesahan hasil yang terbentuk. Ingat pelajar, hasil yang terbentuk adalah iodin. Iodin tadi warna perang dalam larutan aqueous. Jadi kita boleh uji guna 1,1,1 trichloroetana. Tambahkan ke dalam tabung uji yang mengandungi hasil. So, apa yang terbentuk adalah lapisan berwarna ungu terbentuk di bahagian bawah tabung uji. So, itu menunjukkan pengesahan iodin terbentuk dalam tu hasil tadi. Pelajar. Jadi,
Okey, untuk hari ini, cikgu minta pelajar buat latihan modul, okey, iaitu buat latihan nombor 26, 28 dan 29. Okey, siapkan. Okey, dan hantar ke dalam GC. Terima kasih.